Masalah air di Kelantan dikesan berlaku disebabkan ketidakmampuan syarikat pengendali air menyediakan bekalan mencukupi. Ini kerana permintaan air di negeri itu melangkaui kemampuan syarikat. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Menurut beliau, kadar permintaan air di Kelantan lebih tinggi berbanding pengeluaran. Isu utamanya sebenarnya di Kelantan ialah permintaan air lebih besar ataupun lebih banyak daripada kemampuan syarikat bekalan air untuk membekalkan air. Secara puratanya, kalau kita bandingkan pengeluaran dan permintaan, pengeluaran hanyalah pada tahap 104.7 juta liter sehari berbanding dengan permintaan 584.4 juta liter sehari. Bagi mengurangkan masalah berkenaan, beberapa loji rawatan air dibantu disiapkan kerajaan. Beliau turut menggesa pihak syarikat air dan kerajaan negeri bekerjasama mencari jalan penyelesaian. Lagi perkongsian dari Kelantan hari ini. Permintaan mencuci karpet naik mendadak di Gua Musang. Langsung dari studio RTM Kota Baru bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan. Terima kasih. Program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani yang diperkenal kerajaan bagi meningkatkan pembangunan sosioekonomi masyarakat bakal memberi manfaat kepada kira-kira 636 komuniti di Kelantan. Menurut Pengarah Pembangunan Negeri Kelantan ICU JPM Jasri Kasim, setiap komuniti yang berkelayakan akan menerima bantuan geran antara RM50,000 hingga RM100,000. Saya percaya program ini boleh membantu mengurangkan masalah miskin tegak di negeri Kelantan. Sebab tu saya dalam melaksanakan program ini, kita menyaran kepada ketua komuniti untuk libatkan bersama-sama mereka yang dikategorikan miskin tegak di dalam komuniti tersebut untuk terlibat bersama dengan aktiviti peningkatan pendapatan ini. Mengulas lanjut, beliau berkata 5 sektor menjadi fokus program Sejati Madani: pertanian dan makanan, jahitan dan kraf tangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta sektor hijau dan kitar semula. Menerusi program berkenaan, komuniti bebas untuk mengenal pasti dan menentukan sektor tumpuan pilihan masing-masing. Kelantan katanya mempunyai potensi yang lebih dalam meningkatkan pendapatan komuniti menerusi sektor ekonomi dan pelancongan. Program dibuka kepada orang ramai secara dalam talian 25 Mac ini melalui sistem My Sejati Madani. Program Sejati Madani merupakan inisiatif baru kerajaan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2024 13 Oktober tahun lalu. Cuaca panas sejak kebelakangan ini memberi rezeki kepada peniaga yang menyediakan perkhidmatan mencuci karpet, kusyen dan dalaman kenderaan di Bandar Utama Gua Musang. Pasangan suami isteri Zamri Muhammad dan Nurul Anis Ayub tidak menang tangan apabila menerima tempahan membasuh karpet, dan pada masa sama, bilangan pelanggan menghantar kenderaan untuk membuat cucian dalaman kereta turut meningkat. Menurut Nurul Anis, sejak cuaca panas ini, pendapatan mereka meningkat kerana cuaca panas mempercepatkan proses pengeringan. Cuaca ni sangat-sangat membantu kita walaupun kita ada mesin. Lepas pada kita dalam proses tu kita memang guna mesin, tapi cuaca tu sangat-sangat membantu. Lepas pada kita nak cepat lagi kering, kita memang perlukan panas lah. Jadi kita akan jemur dalam masa 1 hingga 2 jam saja. Jadi sangat cepatlah, banyak sangat membantu kami lah. Kalau hari biasa macam mendung sikit kan, masa 4 hingga 5 jam lah. Tengok kepada jenis kapet, kalau kata yang tebal ke yang nipis, lain-lain lah dia punya tempoh pengeringan dia. Kita dapat cuci kira sepenuh musim panas ni, kalau kata jenis nipis gini, kita boleh cuci lebih kurang dalam 15 hingga 20 keping sehari. Mana sebab dia lebih membantulah kita cuci ni, kita kalau ikutkan kita dah keringkan lebih kurang dalam 80 hingga 90% dah. Tapi dengan bantuan
matahari musim panas ni memang lebih cepat lah. Mana dah ambil masa lebih kurang sejam atau 2 jam dia boleh kering dah. Jadi kita basuh pagi, tengah hari tu dia dah siap. Dari mana petang tu kita boleh bungkus, sepatutnya boleh bungkus, boleh hantar dah lah. Tambah Zamri, pelanggan mereka bukan hanya penduduk Gua Musang tetapi juga dari kawasan pendalaman termasuk di sempadan Kelantan, antaranya Merapuh Pahang. 2 remaja antara 5 lelaki ditahan Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan menerusi op khas pencegahan ketirisan barang kawalan di sekitar Tumpat semalam. Pengarahnya Azman Ismail berkata operasi bersepadu 2 hari disertai 6 pegawai KPDN serta pasukan polis marin wilayah 3 Pengkala Kubur Tumpat itu turut menyita kira-kira 300 liter minyak petrol. Jelas beliau, semasa serbuan pasukan operasi menahan 4 buah kenderaan jenis Proton Iswara Aerobat dan Proton Wira Aerobat berpendaftaran tempatan disyaki membawa muatan minyak petrol di dalam tangki yang telah diubah suai bagi mengaburi pihak berkuasa. Suspek ditahan di lokasi berasingan sekitar Tumpat. Modus operandi suspek mengisi minyak beberapa kali di stesen minyak berlainan sekitar Tumpat dengan bayaran sekitar RM30 hingga RM50 bagi setiap transaksi. Suspek dipercayai membawa minyak petrol berkenaan ke pengkalan haram untuk diselewengkan. Kesemua suspek warga tempatan berusia 16 tahun hingga 60 tahun itu ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih. Sebahagian lingkaran tengah utama LTU di Seksyen 5A Raub Bypass akan boleh dilalui pengguna jalan raya bermula pukul 12.30 malam ini. Pembukaan laluan sepanjang 6.4 km itu membolehkan perjalanan ke pantai timur bertambah lancar selain menjimatkan masa, kos bahan api serta mengurangkan kesesakan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pengguna yang berulang alik ke Pantai Timur kini tidak perlu lagi melalui Bandar Bentong dan Bandar Raub terutama ketika waktu puncak musim perayaan dan cuti umum. Dan 6.4 km dibuka pada hari ini, ya, yang kita telah buat tadi. Jadi baki 2.6 km dijadualkan siap pada bulan Jun, ya dalam berapa bulan lagi lah selepas raya. Jadi sebenarnya Seksyen 5A ini sebenarnya bermulai 13 Jun 2019 dulu lah, ya. Dan kosnya RM252.5 juta projek kos Seksyen 5A ini. Melalui pembukaan jajaran ini, hanya 30 minit masa diambil bagi perjalanan dari Lebuh Raya Pantai Timur ke Kuala Lipis tanpa perlu melalui Bandar Bentong dan Raub dengan jarak 45.3 km. Seramai 187 peserta yang menyertai program B Digital Bootcamp anjuran Petronas di seluruh negara sejak 3 tahun lalu berjaya memperoleh tawaran kerja. Jumlah tawaran kerja bersyarat itu juga menunjukkan angka peratusan menghampiri 40% daripada keseluruhan 463 peserta. Mereka yang terlibat terdiri daripada graduan dan mahasiswa tahun akhir institusi pengajian tinggi di Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Naib Presiden Kanan Pelaksanaan Projek Teknologi PPT Petronas Insinyur Muhammad Yusri Muhammad Yusof berkata, sejak 3 tahun lalu, 6 sesi B Digital Bootcamp sudah dilaksana. Tujuannya melahirkan graduan yang celik digital. So, fokus kita untuk digital literacy. So, salah satu cara kami ni lah. So, interview peluang pekerjaan tu kira bonus lah. So insyaAllah tak di sini, tempat lain insyaAllah dia akan pergi ke dunia lebih luas dengan skill yang dia dapat daripada camp B Digital ni lah yang kami buat 2 minggu. Itu tujuan kami rather dan untuk pekerjaan. Beliau berkata demikian selepas berucap di majlis B Digital Bootcamp di sebuah hotel di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Pada program sesi ke-6 ini, seramai 99 peserta mengikuti camp selama 12 hari di kampus Universiti Malaysia Terengganu.
dari program ni, dia punya ilmu, dia punya modul and also dia punya penerapan tentang cara-cara dan juga tips-tips tu very good lah for the current demand job opportunity. So it is very good, such a great exposure for us. Susulan permintaan yang tinggi terhadap program ini, pihak penganjur bakal mengadakan 5 lagi sesi program di seluruh negara termasuk di 2 lokasi baharu. Perkembangan mangsa kebakaran kampung Tanjung Batu Kramat Lock Pond, Tawau. Beberapa mangsa yang dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau memerlukan bantuan kerusi roda, katil, pesakit dan peralatan sekolah anak-anak. Alhamdulillah mencukupi, tapi saya sangat memerlukan kursi roda dengan katil kalau boleh. Ada 3 orang, barang sekolah habis semua terbakar. Tak ada yang selamat. Tak ada. Semua habis. Harapan adalah bantuan untuk anak-anak kan sekolah. Sebab kita ni pun bukannya orang senang, orang susah sebab masuk puasa lagi, anak sekolah lagi. Macam mana sudah tu kan? PPS Kompleks Sukan Tawau menempatkan 355 mangsa daripada 77 ketua isi rumah termasuk 3 OKU. Dalam kejadian petang semalam, 52 buah rumah kampung Tanjung Batu Kramat Lock Pond, Tawau hangus dijilat api.